kita dah cerita pasal orang kata adab kunjung-mengunjung ni. Adakah adab kunjung-mengunjung ni perlu dipupuk daripada kita masih kecil ataupun kita sendiri ni sebenarnya individu ni sendiri yang perlu orang kata engkau kena jaga adab tu sendiri. Kalau kita ada orang cakap kau ni mak bapak tak ajar contoh macam tu. Kita pun rasa macam biar betul ni kan. Jadi adakah benda tu akan orang kata maksud saya tu kita perlu buat sendiri. Kita perlu jaga sendiri adab kita tu. Betul. Dia adat macam mana pun banyak semua adat ni pun sebenarnya daripada asuhan. Asuhan, yes. Daripada mula-mula lagi mesti kena bawa benda tu. Sebab itulah ibu bapa amat digalakkan kalau berkunjung ke atau menerima kunjungan ke kena libatkan sekali anak-anak ni. Kena libatkan sekali. Tambah-tambah sekarang anak-anak asyik terpengaruh dengan gadget, dengan rasa seronok berada di rumah dengan macam-macam ada di rumah. Kalau mak bapak ajak pergi berkunjung ke rumah saudara ke, pergi kenduri ke macam mana, dia tak nak. Sama ada tak nak bersiap ke, tak nak ramai-ramai ke macam mana. Seboleh-bolehnya macam saya zaman kecil, macam saya cerita tadi, kalau tetamu datang semua dikerah. Adik-beradik semua duduk bersalam, bertanya khabar dulu sekejap. Apa semua baru kita bergerak pergi. Begitu juga nak pergi ke rumah keluarga. Mak bapak akan bawa. Bawa ni bukan saja bukan soal nak pergi makan. Tapi lebih seronok macam mana nak memperkenalkan anak-anaknya kepada keluarganya untuk membina hubungan ikatan yang bagus. Supaya adanya nanti ada apa-apa soal tolong-menolong apa semua. Gengan tulah nanti apabila kenal dah akrab nanti. Ini yang penting. Supaya macam saya cakap, benda ni harus diasuh daripada kanak-kanak lagi. Daripada kanak-kanak lagi. Kan? So biarlah orang kata jiwa, semangat, hubungan tu diterap daripada awal lagi. Daripada awal lagi. Ini penting. Okey, jadi kalau macam tu orang kata kita dah nampak sebenarnya memang adab kunjung-mengunjung ni kena diterap dan dididik pada awal lagi. Betul. Dan bagaimana sikit lagi lah mungkin kita boleh tanya kepada Tuan Raizuli kita. Okey, dalam norma baru sekarang ni. Okey, dalam norma baru sekarang ni kita pun orang kata mengharungi, kita menghadapi orang kata wabak COVID-19, coronavirus ni. Jadi kunjung-mengunjung ni dah jadi macam tersekat dah. Ada orang tak nak terima dah. Orang kata tak boleh. Rumah aku ni kan wabak ni sampai, yang tu sakit, yang ni sakit. Jadi media macam mana yang kita nak akan orang kata menggantikan kunjung-mengunjung ni? Pendapat Tuan Raizuli sendiri. Betul. So kalau kita tengok senario sekarang ni dengan COVID-19 ni memanglah bukan soal kita sebagai orang Melayu, masyarakat Malaysia, malah dunia sendiri. Ya, betul. Malah dunia sendiri kita tengok adalah telah mengubah bukan saja soal nilai dan adat kunjung-mengunjung, tetapi nilai keseluruhan hidup masyarakat telah menjadi satu trend ataupun norma baru dalam pelbagai sudut. Khususnya kalau kita membicarakan sekarang ni soal kunjung-mengunjung, pada saya juga memang agak orang kata merencatkan dia macam terbatas terbatas nilai dan adat itu sendiri. Walau bagaimanapun memanglah kalau dulu kita pergi kita rasa seronok, bersalam, berpeluk, bercium lah, bertepuk, bertampar. Masa di sini itulah untuk mewujudkan rasa kasih sayang, hormat, ikatan ataupun keakraban itu sendiri. Tapi mungkin sekarang agak terbatas. Contoh walaupun masa kerajaan ataupun masa raya tempoh hari dekat hari raya tempoh hari Aidilfitri tempoh hari pun kita tengok kan masuk tu sendiri tak boleh ramai, masuk pun nak kena guna hand sanitizer dengan lepas tu tak boleh duduk dekat-dekat apa semua kan. Betul. So dan tak boleh lagi orang kata bersalam, bertepuk, bersalam, berpeluk apa semua-semua. Dan kita mengharapkan tempoh ni tidaklah berpanjangan dan menjadi orang kata budaya juga tu. Kan budaya nak merenggarkan lagi. Dan kita nak mengharapkan bahawa COVID ni bukan menjadi satu alasan kita untuk tidak berkunjung. Untuk tidak membina ikatan. So dalam era baru, media baru sekarang ni macam-macam kita boleh buat. So menggunakan video call, Zoom, apa lagi? Webex apa semua macam-macam. Jadi medium tu kita medium tu kita juga kena guna. Tetapi tak boleh juga menjadikan medium ni nanti sebagai satu penghalang untuk kita bersekumuka. Macam mana pun sebenarnya hubungan bersekumuka ni, bertemu, bertegur sapa ini adalah satu memang yang terbaik dalam membina hubungan. Ini adalah sebagai landasan sementara ataupun sebagai added value, nilai tambah sahaja. Nilai tambah. Sebagai yang sebetulnya pada saya adalah amalan kunjung-mengunjung ni wajar dikekalkan dan diteruskan. Diteruskan untuk dalam diri masyarakat. Sebab tu masa macam saya cerita apabila kita pergi
membawa buah tangan. Ya. Dan apabila balik nanti sudah semestinya mungkin tuan rumah juga akan juga memberi buah tangan. Ya, betul. Ataupun kalau tak beri pun kita pun tak boleh terasa hati. Takut terasa Tak boleh terasa hati sebab kadang-kadang kita pun tuan rumah pun tidak menjagakan kita membawanya. Ataupun tapi macam saya cakaplah, apabila orang memberi, kita merasa. Ya, betul. Mungkin kunjungan kita pada kali ini dia tidak memberi. Ya. Tetapi kalau katalah 2-3 bulan akan datang, rasa dia nak pergi, kita nak pergi lagi, dia sudah ingat macam mana masa kita datang dahulu. Kali pertama tu dia bagi. Kita dah bagi. Dan sudah semestinya mungkin akan datang, dia juga akan membalasnya balik. Tetapi sebagai tetamu, jangan mengharapkan balasan. Itulah keikhlasan. Baik. Dan itulah sebenarnya keikhlasan inilah yang akan memastikan hubungan ikatan itu berkekalan dan tanpa rasa was-was. Ikatan yang tulus ikhlas inilah yang akan berkekangan, yang akan memastikan hubungan ikatan itu seronok. Ini juga harus. Kadang-kadang orang kata, Allah, aku dah bawa macam-macam lah ni. Betul. Kan balik pergi saja. Saya ingat arwah saya dulu kalau masa di kampung, saya orang Kelantan. Allah. Banyak hubungan ni tengok So orang Kelantan ni dan mungkin juga masyarakat kampung khususnya cukup menebal jiwa dia macam mana menghargai tetamu. Kalau di Kelantan macam contoh saya, nak balik, tetamu nak balik, saudara-saudara adik-beradik nak balik kan. Buah kelapa ke, ubi ke. Pernah satu ketika time keluarga nak balik tu, ayam jantan melalu ikut tangga tu kan. Tangkap. Dijadikan buah tangan. Dia jadikan buah tangan, tak ada benda nak bagi. Tangkap. Tangkap ayam, ikat kaki, bagi masuk kereta, buat balik sekali. Sampai tahap tu. Okay. Sampai tahap tu. Ini adalah orang kata nilai dan adab macam mana rasa seronok, rasa bangga, rasa menghargai, nilai menghargai tetamu tu. Ini penting. Menyebabkan apabila tetamu balik, wah, dia jadi teringat. Dia jadi teringat untuk nak pergi balik. Nak hadir lagi ke dan rumah sebagai tu. tetamu juga, macam saya nak sambung tadi, sebelum balik, sama ada pergi tempat kenduri ke tuan rumah, kena minta izin dengan tuan rumah nak balik dulu. Walaupun kita nak balik ya? Walaupun nak balik, minta izin. Kan? Kalau kita pergi kenduri, kadang-kadang orang pergi kenduri ni makan-makan dah kenyang apa semua. Dia tengok kiri kanan apa semua hilang balik macam tu. Tak boleh. Ini juga adat ni juga harus diubah, kena tengok balik tuan rumah bersalam. Terima kasih banyak. Syukur alhamdulillah nikmat makanan yang telah dihidangkan, rasa seronok dengan suasana apa semua. Nyatakan kepada tuan rumah, baru tuan rumah rasa bangga. Dan kalau tuan rumah rasa tunggulah dulu, tak payah balik lagi kan. Gambar belum lagi apa semua juga. Sebagai tetamu juga harus menghormati tuan rumah sendiri. Maksudnya kalau dia rasa tak nak bagi balik tu, ada sesuatu mungkin benda yang dia minta tunggu. Kita tunggulah buat seketika dan apabila dibenarkan barulah kita beransur balik. Ini harus ditengok dari segi semua sudut. Dari semua sudut. Ya. Syarahan budaya, seni budaya tinggi, perkasa nilai seni budaya kita, khazanah Malaysia. Syarahan budaya. Baik, kalau kita dah nampak daripada tajuk utama kita sendiri tuan, kita pun dah cakap seni budaya cerminan bangsa. Betul. Kita kalau nak kupas benda ni, sebenarnya topik ni memang luas, sangat luas, bukan sekadar kunjung-mengunjung je. Jadi kita dah tengok tadi daripada segi orang kata macam mana peradaban tu sendiri perlu dididik daripada seawal anak muda ataupun kanak-kanak lagi. Betul. Jadi kita pun dah tahu dalam norma baru ni macam mana, macam Tuan Razuli katakan tadi, kita ada WhatsApp call, kita ada Webex, kita ada Zoom dan everything kita ada. Dan mungkin kita dapat buat sedikit kesimpulan daripada Tuan Razuli sendiri berkaitan dengan kunjung-mengunjung ni, dan mungkin ada pesanan kepada mungkin yang tak nampak benda ni, anak-anak muda ni sebenarnya. Anak-anak muda yang orang rasa macam, tak payah datang, tak apalah. Kan? Aku hantar WhatsApp sebab sekarang pun kalau kita tengok kenduri kahwin pun pakai WhatsApp je dah. Tak WhatsApp, inbox kat Facebook apa semua kan. So apa kesimpulan yang perlu kita buat tentang adab kunjung-mengunjung ni? Pada saya macam mana saya tegaskan di tengah perbincangan kita sekejap lagi, adat kunjung-mengunjung ni ataupun bertandang ke rumah saudara mara ataupun kenalan ataupun melawat rumah ke ataupun seangkatan dengannya apa saja istilah, tapi pada saya anak muda ke, tua ke, muda ke, Melayu, Cina, India, masyarakat Malaysia lah khususnya harus menjadikan perkara ini satu amalan dalam masyarakat.
Sebab inilah, amalan inilah. Contoh kita time Hari Raya, ada kawan-kawan kita berbangsa Cina, melawatlah rumah mereka. Ya. Perasaan hubungan yang terbina ni, terjalin, bagus ni, kukus, ikhlas ni, akan mewujudkan satu masyarakat yang bersatu padu, mempunyai masyarakat yang mempunyai jati nilai-nilai yang berkepribadian tinggi. Ini adalah nilai budaya tinggi ni harus kita terapkan dalam masyarakat macam cerita untuk memastikan negara kita bergerak maju tanpa wujudnya perasaan syak wasangka di antara kaum, di antara satu sama lain. Barulah kita boleh fokus dalam pembangunan negara. Ini yang penting. Sebab tu dalam membina, menjalin hubungan ni, memanglah tak salah penggunaan media baru, medium baru dalam membina hubungan. Bagus. Tapi anggaplah dia sebagai added value, nilai tambah. Tapi apa yang penting adalah bersekumuka, kunjung-mengunjung, berjumpa, bertegur sapa. Ini yang penting. Ini yang penting. Dan harus dididik daripada masyarakat awal lagi. Apabila kita jumpa lain, contoh macam Cik Naim cakap tadi, sekarang ni guna WhatsApp pun boleh jemput kenduri. Tapi bayangkan nilai macam mana penerimaan kita, rasa penghargaan, rasa nak pergi apabila orang berkunjung. Kalau zaman dulu, dekat kampus sekarang pun, dekat Selangor pun sama juga. Zaman dulu, pergi hantar kad dekat rumah. Kadang-kadang kalau tak ada tuan rumah pun tak letak kad ni. Nak juga bagi kepada tuan rumah sendiri, betul tak? Sebab apa? Sebab rasanya pentingnya, hang kena datang rumah kawan. Awak kena datang rumah saya. Rasa penting. Kan? Kadang-kadang pergi pagi, tengok tuan tak ada. Tak tinggal lagi kad. Datang pula petang. Nak serah sendiri kad ni. Dan sebagai orang yang menerima kad jemputan, menerima tetamu ni, apabila dia pergi, dia tengok tuan sendiri datang, jemput, bagi kad. Lain. Dia punya roh, jiwa, ataupun semangat untuk datang tu lain. Kalau sekadar macam kita lah, tengok ramai, betul tu. Tengok sepintas lalu, kita tidak ada sentuhan atau jiwa untuk pergi. Kalau tidak, orang Kelantan kata malu mata. Malu mata. Malu mata kalau tak pergi. Ni tuan rumah dah datang sendiri, jemput, jumpa, bertegur sapa. Kalau kita tak pergi rasa macam tak boleh. Tak boleh. Ralat rasanya tu. Ralat. Tak datang. Okey. So, inilah pada saya nilai ni dalam keadaan COVID ke macam mana, tapi nilai ni harus disemai oleh masyarakat, harus menjadikan amalan dalam jiwa masyarakat. Jiwa masyarakat. Ya. Baik, itulah dia orang kata sedikit diskusi bersama dengan pengarah JKKN Selangor atau Jabatan Kebudayaan Kesenian Negara Selangor, di mana kita dapat memperdengarkan tentang diskusi kita sebentar tadi, di mana tajuk yang kita kupaskan pada hari ini seperti saya katakan tadi, seni budaya cerminan bangsa. Kita mengambil adab kunjung-kunjung tu. Ya, betul. Kunjung-kunjung tu. Jadi macam Tuan Razuli katakan sebentar tadi, saya daripada pihak jabatan sendiri orang kata akan sentiasa orang kata buat perkara yang tidak lari daripada adab tu. Betul. Berpesan pada diri kita sendiri dan juga pada penonton lah. Pada penonton yang menonton orang kata video rakaman syarahan budaya bagi tahun 2020 ini. Dan mungkin kita dah sampai di penghujung program kita. Tuan Razuli, macam saya kata tadi, tak puas untuk kita berborak. Tak puas untuk kita berborak. Dan tak puas untuk kita orang kata membincangkan perkara ni secara orang kata mungkinlah kita berbincang ni 20 minit, 30 minit, tapi saya rasa banyak benda lagi yang perlu saya tahu dan banyak benda lagi penonton-penonton perlu tahu. Okey, sebelum kita akhiri program kita pada hari ini, macam saya kata tadi, saya nak minta lah sedikit orang kata pesanan dan juga orang kata nasihat yang ringkas tapi padat daripada Tuan Razuli kita kepada penonton syarahan budaya. Tadi kita dah panjang cerita, dan kalau kita relate dengan kunjungan kita ke tempat ni pun sebenarnya dia berkait rapat dengan hubungan warisan Hall Studio. Mewah tempat yang mana dia punya tokenya Haji K. Telah membina hubungan yang cukup rapat dengan kita di JKKN. Ya, betul. Bagaimana orangnya cukup bagus. Apabila berjumpa meminta kita bertandang ke tempatnya, datang ke tempatnya. Inilah orang kata. Dan apabila contoh kita pergi tadi, macam mana sambutan dia. Betul. Sambutan cukup mesra, rasa seronok menerima tetamu, dan kita pun rasa seronok. Sebab tu saya cakap, apabila hubungan tu telah terjalin selama ini dan selalu mempelawa kita ke sini, akhirnya Allah telah makburkan bahawa hari ini kita berada di Warisan Studio. Warisan Studio. Ini sudah saya cakap. Hubungan terjalin hasil daripada pelawaan, kunjungan yang selalu ke tempat kita di JKKN. Ya, betul. Hari ini telah kita bertandang ke tempatnya di Sejangkang. Dan mudahan hubungan ini
akan terjalin insya-Allah untuk masa-masa akan datang, untuk program akan datang, dan masyarakat di luar sana juga macam saya ceritakan tadi, kita telah berkongsi sebentar lalu, mungkinlah tidak sedetailnya, Betul. tetapi apa yang baik itu kita ambil jadikan ianya iktibar bersama dalam membina masyarakat yang berdaya maju, yang mempunyai nilai-nilai murni. So itu sahaja daripada kami, minta maaf terlebih kurang. Okay. Baik, terima kasih diucapkan kepada Tuan Muhammad Raizuli bin Mat Yusof, Pengarah Jabatan Kebudayaan Seni Negara Selangor, di atas diskusi yang sangat-sangat menarik pada hari ini, di mana kita telah membincangkan topik syarahan budaya kita, iaitu seni budaya cerminan bangsa, adab kunjung mengunjung itu sendiri. Dan kepada anda semua, ingin saya kongsikan sedikit orang kata sabda Rasulullah SAW, di mana sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetamunya. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia menghubungkan tali silaturahim. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata dengan perkataan yang baik-baik belaka. Jika tidak, hendaklah dia diam. Hadis riwayat Ahmad. Baiklah hadirin sekalian, untuk makluman anda juga, hari ini saya selaku pengacara syarahan budaya JKKN Selangor tahun 2020 bertanjak hari ini, bertanjak bersama dengan tetamu jemputan kita tadi, Tuan Muhammad Raizuli, ditaja khas oleh Rifia. Terima kasih kepada penaja dan rakan kerjasama kita. Betul. Tak lupa juga kepada Warisan Hall Studio. Si Jangkang Selangor Ho. Sangat-sangat terbaik, betul. Tuan pengarah kita pun gembira berada di sini, dan semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.